Okay, mula. Okay. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan soalan esei bab 12 bagi subtopik sistem endokrin. Nampak je. Okay. Raja 10 menunjukkan sebahagian sistem endokrin manusia dan dekat gambar raja ni ada kelenjar pituitari, ginjal, kelenjar A dan juga kelenjar C. Sekejap. Okay. Kelenjar A, pankreas, kelenjar B, kelenjar adrenal, kelenjar C ialah kelenjar thyroid. Soalan A, terangkan bagaimana kelenjar A berperanan dalam pengawal aturan aras gula dalam darah. Jawapan, kelenjar A akan merembeskan hormon insulin dan hormon glukagon yang membantu untuk merendahkan dan meninggikan kandungan glukosa dalam darah. Hormon insulin akan dirembes oleh kelenjar A apabila kandungan glukosa dalam darah tinggi. Hormon ini dapat membantu untuk mengurangkan kandungan glukosa dalam darah dengan menukarkan glukosa kepada glikogen. Glikogen yang terhasil akan disimpan di dalam hati dan otot. Maka kandungan glukosa dalam darah akan berkurang. Kelenjar A juga akan merembeskan hormon glukagon jika kandungan glukosa dalam darah rendah. Hormon ini berperanan untuk meninggikan kandungan glukosa dalam darah. Glikogen yang disimpan di dalam hati dan otot akan digunakan dan ditukar menjadi glukosa. Oleh itu, kandungan glukosa dalam darah akan meningkat. B pula, soalan B. Uraikan peranan kelenjar B apabila seseorang berada dalam situasi cemas. Apabila seseorang berada dalam situasi cemas, kelenjar B akan dirangsang untuk merembeskan hormon adrenalina apabila otak menghantar impuls saraf melalui neuron motor kepada otot dan kelenjar B. Selepas itu, hormon ini akan meningkatkan kadar denyutan jantung dan kadar pernafasan untuk membawa lebih banyak oksigen ke dalam badan. Hormon ini juga menukarkan glikogen dalam hati kepada glukosa. Maka tekanan darah yang bertambah dapat memastikan lebih banyak oksigen dan glukosa dihantar ke tisu otot. Hal ini akan meningkatkan kadar metabolisme dan respirasi sel. Soalan C, kelenjar B akan menghasilkan hormon yang terlibat dalam peosmokawal aturan. Terangkan homeostasis apabila tekanan osmosis darah tinggi. Jawapan, apabila tekanan osmosis darah meningkat, osmoreseptor di hipotalamus akan mengesan tekanan osmosis yang tinggi tersebut. Lalu impuls saraf dicetuskan dan dihantar ke kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari dirangsang untuk merembeskan hormon antidiuresis ADH ke dalam aliran darah. Hormon ADH menambahkan ketelapan dinding tubul berlingkar distal dan duktus pengumpul terhadap penyerapan air. Lebih banyak air diserap ke dalam aliran darah, maka air kencing yang sedikit dan pekat dihasilkan. Soalan D, bagaimanakah ketidakstabilan hormon oleh kelenjar C memberi kesan kepada individu? Jawapan, kekurangan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar C akan mengakibatkan penyakit kretinism yang berlaku kepada kanak-kanak. Penyakit ini akan menyekat perkembangan fizikal dan mental mereka, maka pertumbuhan badan akan terbantut. Seseorang itu juga akan menghidapi penyakit hypothyroidism. Kesan yang dapat dilihat ialah kelenjar thyroid akan membengkak.
kadar denyutan jantung akan berkurang dan mengalami keletihan. Seterusnya, kadar metabolisme badan berkurang. Penghasilan hormon yang berlebihan pula akan menyebabkan kelenjar tiroid membengkak, kadar denyutan jantung akan bertambah dan sukar untuk tidur. Oleh itu, seseorang itu dikatakan menghidapi penyakit hyperthyroidism. Sekian, terima kasih.